Maka ketawa ni tidak salah. Tetapi jangan sampai perikat melampau. Nah. Dan apabila ketawa banyak ini, hilang cahaya di muka, yakni kehebatan kita. Apabila orang tu kuat banyak ketawa, maka orang tak pandai hebat kepada dia. Ada kata-kata maka Abu Zar ni satu kali ada peluang berkecek dengan Rasulullah, maka dia minta Rasulullah nasihat kepada dia, wasiat kepada dia. Maka katanya Abu Zar, zidni, tambahkan lagi nasihat tu ya Rasulullah. Maka berkata Rasulullah, berhati-hati kamu dengan banyak ketawa. Sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya muka. Nabi pesan jangan banyak ketawa. Ketawa tidak salah, tetapi banyak ketawa, hidup dengan ketawa ya, maka orang ni boleh mematikan hati. Kerana ada bab-bab kita tak boleh ketawa, ada kena serius. Maka kalau semua nak ketawa belaka, maka hati orang ni memang tepat hok kena sedih, dia kena sedih juga. Tepat kena gembira tidak salah. Nabi pernah ketawa, tak salah. Maka ketawa ni tidak salah. Tetapi jangan sampai perikat melampau. Nah. Dan apabila ketawa banyak ini, hilang cahaya di muka, yakni kehebatan kita. Apabila orang tu kuat banyak ketawa, maka orang tak pandai hebat kepada dia. Ada kata-kata kasratul mizah tuzhibul haibah. Banyak bergurau ini menyebabkan hilang kehebatan seseorang. Sebab tu kita tengok tutup guru dulu tak bergurau dengan anak murid. Maka apabila dia tengok saja anak murid dia gerudah. Lah ni kita bergurau, bertepuk tapak dengan anak murid, maka kata-kata kita tak jadi hebat. Maka banyak bergurau itu menyebabkan kata kita tu tak jadi hebat. Orang tua kata wak ngaceng. Nah, perkataan kita ni, mulut kita kalau kuat sangat wak ngaceng, tak tajam sangat, dia jadi tupu dah lah. Maka sebab itulah orang kena jaga percakapan dia supaya apa yang keluar daripada mulut dia itu semua benda hebat. Maka katanya Abu Zar kata, zidni, nasihat lagi ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, qulil haqqa wa in kana murra. Nabi kata, bercakaplah benar sekalipun pahit, sekalipun benda itu sukar, payah kita nak memberitahunya. Sekalipun benda itu terasa pahit, sama ada kena kepada diri kita sendiri, ataupun benda itu terlalu payah nak diberitahu, digambarkan benda yang susah nak diberitahu itu seperti benda yang pahit. Benda pahit tak ada orang suka, benda manis semua orang suka. Maka bercakaplah benar sekalipun benda tu kamu tak suka beritahu, tak beritahu. Tu Nabi kata. Maka berkata Abu Zar, kata tambah lagi nasihat ya Rasulullah. Qala, maka berkata Nabi, la takhaf fillahi laumata laim. Jangan kamu takut pada urusan Allah akan kejian manusia. Gapo saja mu buat kerana Allah, mu jangan takut kalau manusia kata kepada kamu. Tapi kalau kamu buat bukan kerana Allah, orang keji mu kena takut, mu kena beringat, mu kena perhati. Tetapi kalau kamu buat itu kerana Allah dah, molek dah, tak menimbulkan fitnah dah, maka mu tak usah pedulilah orang dok kata gapo dia pun, tak usah peduli gapo. Maka berkata lagi Abu Zar kata, zidni, royak lagi ya Rasulullah, nasihatkan lagi. Qala, berkata Rasulullah, la yahjuzka anin nasi ma ta'lamu min nafsik. Nabi kata, apa yang kamu tahu daripada diri kamu mencegah kamu daripada berkata mengenai manusia. Kita ni suka bercakap mengenai manusia lain kerana kita tak rasa gapo dia ada di diri kita. Kalau kita tahu kita sendiri pun ada masalah dengan Tuhan,
kita sendiri pun ada banyak salah dengan Tuhan, maka kita tak akan kecek mengenai diri orang lain. Kita duk rasa kita bersih, waktu kita duk kecek mengenai diri orang lain. Orang lain buat lagu ni, orang lain salah, orang lain tak betul. Bapa? Kita tidak rasa diri kita sendiri tidak betul. Orang lain begini, orang lain tak dengar kata. Nah, kita sendiri dengar kata, tak dengar kata pun. Nah, orang lain tak dengar kata ulama, kita tak dengar juga kata-kata ulama. Orang lain tak dengar nasihat orang, kita dengar kodok nasihat orang, tak dengar nasihat orang juga. Kadang-kadang manusia ni dia tak nampak diri dia sendiri. Tetapi kalau orang yang nampak aib dia sendiri, maka benda itu menghalang dia daripada berkecek mengenai urusan orang. Dia sendiri pun tak ada nak tengok. Dia tak dengar kata lah, maksiat yang dia buat banyak dah. Tak sudut perhati maksiat orang, maksiat kita banyak lagi. Kena aib diri kita, tak payah kena aib diri orang. Kita tahu aib diri orang, tak menambah ke takwa kita. Tapi kalau kita tahu aib diri kita, kita boleh baiki. Tambah kedudukan kita. Rawahu Imam Ahmad At-Tabrani Ibnu Hibban dalam sahihnya, Hakim dalam lafaz baginya berkata hadis ni sahihul isnad. Wa jaa fi riwayati sahih Ibni Hibban ba'da qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wa kasratad dhahik. Qultu ya Rasulullah zidni, qala alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati. Nabi sebut lagi, Nabi nasihat lagi. Katanya Abu Zar, ya Rasulullah tambah lagi nasihat kepadaku. Maka Rasulullah berkata, hendaklah kamu ada semangat untuk berjihad. Berjihadlah jalan Allah kerana ia merupakan rahbaniyatu ummati. Rahbaniyah ni maksud dia tokca ataupun padri-padri ataupun rohib-rohib. Rohib ni orang ahli ibadat. Kita faham ahli ibadat ni duduk atas surau, pergi sebeh, semaya sunat, mengatik, puasa tu saja. Kebanyakan orang faham ahli ibadat tu lagu tu. Tetapi Rasulullah kata ahli ibadat bagi umat Islam, bagi umatku adalah keluar berjihad pada jalan Allah. Tu juga adalah ahli ibadat. Sebagaimana orang-orang agama lain faham ahli ibadat kena duduk di tempat dia. Kena duduk di gereja, kena duduk di biara dia. Tak boleh tubik luar tu dipanggil ahli ibadat. Tapi Nabi nak beki pemikiran manusia, nak kata orang keluar berjihad itu sebenarnya ahli ibadat. Maka berkata Abu Zar, ya Rasulullah tambah lagi nasihat. Maka katanya Rasulullah, sayangilah ahibbal masakin wajalishum. Nabi kata saya kepada orang miskin, kesian belah. Saya kepada dia sekadar tu saja dak, duduk sekali dengan mereka. Dahlah mu saya kepada mereka, duduk sekali dengan mereka. Ada orang saya tapi tak segan rasa nak duduk dengan orang susah kerana jatuh kedudukan dia. Nabi kata kalau mu saya, mu duduk sekali dengan popok dia. Satu hari Nabi masuk dalam masjid. Dalam masjid Nabi ni banyak topok lah. Ada tempat ngaji, ada orang mengatik, ada gapo, ada golongan macam-macam. Dia panggil pok-pok dia. Maka Nabi masuk dalam masjid, Nabi duduk halakohnya, halakoh orang susah. Nabi duduk dengan orang miskin. Orang miskin zaman dulu, kalau dia makan buah tamar, tak ada saprah, tak ada lapik gapo, dia letak atas pasir buah tamar dia. Maka Rasulullah duduk sekali dengan orang miskin. Rasulullah ambil buah tamar atas pasir tu, ambil bubuh dalam mulut lalu. Kita kalau bagi atas pasir, kita buat gini. Dulu sapu-sapu, munggu debu kotor. Tengok Nabi nak jaga hati orang miskin. Dia duk makan lama mana dah. Belajar makan ni orang susah. Barulah kita rasa penderitaan. Rasa susah tu. Baru timbul istilah nak tolong orang. Tapi kalau kita tak pernah susah, orang royak cerita saya susah, saya tak makan. Jolo kau awak ni. Awak ni ada tulis pak kerak cakap tak lewat kerja. Bapa kita tak boleh memahami perasaan orang miskin kerana kita tak pernah duduk dengan popok dia. Kita tak pernah hayati, tak pernah merasai hak dia popok dia rasa. Maka Rasulullah nak jaga hati orang miskin, Rasulullah ambil buah tamar buah dalam mulut. Tak sapu-sapu dah, tak sapu-sapu dah. Sebab orang miskin makan lagu tu juga. Tu.
menghayati. Sebab itulah ulama kata disyariatkan berpuasa supaya kita rasa erti lapar tu gapo. Mudah kalau orang susah mari kita duk tengah makan orang cuek. Kita lapar Kita pun Allah demo lapar, ambo puasa lapar, mau tahu lagu mana. Mari makan sekali. Tapi kalau orang hidup dia tak pernah rasa lapar. Tiba-tiba orang mari cuek dua, kita lapar Ya, jolo kamu ni boleh cacah ni bangun diri ni. Jolo kau menipu kamu sedikit lah ke. Tak bui pun duk ceramah saja. Kalau wi pun 2 ria, baik tak payah dia mau ngepek pun sakit hati cuma mana hamba. Wi 2 ria, masuk dengan aku laju pada hak ni. Nabi kata jangan kamu sertai sedekah kamu dengan kata-kata yang tidak enak. Ni ada golongan manusia ni tak tahulah serah bijak kali dia. Orang miskin mari dia ceramah dulu. Oh, awak ni kena patut meniaga lah, patut. Jo ceramah. Nah, kawan tu tunggu ngalapa lagu tu. Bukan kata wi Allah ambil tak apalah. Nabi kata tak molek wak kerja lagu tu. Maka pahala kita akan tak ada. Kama sali ghaisi apa? Fatarakahu solda. Dalam ayat Quran kata seperti satu batu yang licin yang berada atas batu itu pasir. Apabila mari hujan yang lebat maka tidak meninggalkan walau sebiji pasir. Maka sedekah kita, kalau kita kecek lagu tu, sedekah tak ada pahala pun. Lo ni ramai orang ni nak berceramah tu banyak. Kadang-kadang mari nak bantuan kepada orang miskinnya ceramah, serabut perutnya lah kawan tu nak dengar. Hamba bukan nak dengar ceramah hamba demo, hamba orang susah, hamba reti makan ya. Maka makan tak payah kata apa lah. Ni kata ajar duduk dengan orang miskin. Sayang dengan orang miskin, duduk dengan mereka. Berkata Abu Zar lagi, ya Rasulullah, tambah lagi nasihat. Maka Nabi kata, unzur ila man huwa tahtaka. Mu kena perhati sikit orang duduk bawahmu. Yakni lagu mana? Mu setara mana tengok kehidupan orang susah. Barulah timbul perasaan bersyukur. Ni kita orang susah duk tengok kehidupan orang kaya. Tidak kau jadi tak bersyukur? Tidak kau hati sentiasa suka kepada dunia? Kalau nak tengok bab dunia, tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Barulah timbul perasaan bersyukur. Wala tanzur ila man huwa fauqaka. Jangan tengok orang lebih daripada kamu. Mu akan jadi mari perasaan tomok. Mari perasaan tak puas hati dengan Tuhan. Banyak benda lah. Fa innahu ajdaru alla tazdariya ni'matallahi indaka. Kerana dengan buat demikian itu, yakni kalau bab dunia tengok benda rendah, kalau bab akhirat tengok benda yang lebih tinggi daripada kita. Kalau bab semaya, kalau bab selawat, kalau bab sedekah, tengok orang yang lebih pemurah daripada kita. Kerana demikian itu lebih memberi kesan kepada kamu tidak menghina nikmat Allah Ta'ala di sisi kamu. Apabila kamu tengok lagu tu, barulah kamu rasa apa yang ada di tubuh kamu ni semua nikmat. Rupanya, kadang-kadang orang tak pernah tengok lagu tu, duk rasa tak cukup, pacerah. Sebab itulah ada satu kata, siapa dia yang hendak daripada dunia, lebih daripada keperluan dia. Siapa yang hendak daripada dunia, benda yang lebih daripada keperluan dia, nescaya dunia tidak mampu nak memberi keperluan dia. Kalau dia nak lebih lah. Kalau dia nak lebih, maka dunia kata aku tak boleh nak bui. Kalau mu nak lebih, maka dunia kata aku tak boleh nak bui. Tetapi kalau kamu nak hak cukup dengan kamu, kalau kamu nak hak cukup dengan kamu saja, nescaya sedikit sudah cukup. Tapi kalau nak lebih, dunia pun sebutir dunia, 3/4 dunia pun tak cukup lagi. Tetapi kalau kamu nak hak cukup, maka sedikit tu sudah cukup dah. Qultu ya Rasulullah zidni wallahu a'lam.